Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Salam bahagia, salam pencerahan, salam pertemuan. Apa khabar Saudara Anwar Muhammad Yunan? Hari ini masih hujan ya, saudara bakal jenazah. Waalaikumsalam. Itu juga dengan teman-teman kita. Jangan lupa Saudara Muhammad Hamzah di Instagram, Saudara Syahrani Salamah, Azrul Jalil, Syah Ibrahim, Saudara Muhammad Hamzah, Saudara Nazar K, Yauman, Saudara Syam Jana, Nazar K, Saudara Rosli Le, Mat Ridwan Husin, Saudara Syamsul Anwar, Mustafa Ilyas, Midah Kashim. Terima kasih sama malam menemani saya ya. Saudara Ajas Comel, Saudara Pak Tam, Oping Temu di TikTok, Saudara F Tam, Yuhasri, Saudara Abi J, AJ, Saudara Abi K, Abi Nur, Datuk Zulkifli alias, apa khabar tu? Saudara Rosni Kurungot, Saudara Yusuf Awang, Saudara Arifin Abdul Halim, 4 Pelangkering, Cik Pa Makno dari Kelantan. Bagaimana Kelantan banjirnya? Nampak gayanya ada susut tapi tak tahu lagi. Sebentar lagi saya bagi pencerahan. Saudara Jejak Rimba, Saudara Abdul Hamid dari Kuantan, Pak Tam, khabar? Waalaikumsalam. Terima kasih. Rahman, Johasri, Kalsum, Hasnah. Begitu juga Tengku As, Hasnah Hadi, Pak Chu. Apa khabar Pak Chu dari Langkap? Terima kasih sedia menunggu. Puan Rosmini dari Pontian, Johor. Rasanya Pontian dah banjir tak Puan Rosmini? Puan Hasmidin, Shan Gobal, Abu Nem, Syafi'i Je, Arifin Abdul Halim, Suhakiman Hafiz, Nur Hisham, Ibjah. Begitu juga Siti, Pak Tam, Aziz Jalil di TikTok, Rosli Shah, Saudara Puan Syarifah Hapipah, Abang Tony Durian di Instagram, Saudara Merung, Wan Nawi di TikTok, Saudara Airil Awi, Zainal Idris, Mak Zaki, Pak Yong, Atuk Wah, Saudara Sabarudin di Facebook. Jangan lupa saudara, itulah yang sempat saya santuni seorang-seorang. Yang lain tu minta maaf. InsyaAllah saya akan santuni usai pencerahan saya nanti. Saudara, Intan 76, Saudara John, ini Saudara Sembang Kentang. Kita makan kencang tu agaknya. Saudara Faizal Sulaiman, Saudara User, Saudara Puan Mimah S Kitchen, Syarifah Hapipah, Ku Aziz, Ku Umar, Mikomo, Yaya Armin, Faris Zam, Muhammad Zailan, Rafiah Majnun, Husin Khaldi, Afdal, Afrid, Cik Dun, Cik Dit. Jangan lupa saudara, yang paling penting sekali, kita sudah Opin Temu dari Sarawak pun dah start hujan ya. Yang saya minta daripada anda cuma like, share dan subscribe. Sebab ada teman-teman bertanya kenapa tak ada notifikasi ataupun pemberitahuan sebab tidak ditekan subscribe. Jadi selepas 30 hari kena subscribe balik, gitu keadaannya. Tak kena bayar apa-apa saudara. Tidak ada sebarang pemotongan wang daripada telefon anda ya saudara. Baik, saya harus memberi pencerahan apa yang berlaku pada negara kita. Hari ini hari Khamis, tanggal 22 Disember yang merupakan hari yang ke-1010. 10-10. Hari yang ke-1010 negara kita dijengah oleh virus corona. Nampak gayanya ada peningkatan balik. Sejak kemarin semalam. Kerana kemarin 816 tapi semalam 984. Itulah yang dilaporkan kepada saya oleh Saudara Jamil Idris bersama dengan Saudara Rio. Terima kasih Saudara Jamil, terima kasih Saudara Rio. Menjadikan jumlah kumulatif sudah pun 5,20,384 warga kita yang dijengah oleh virus corona. Dan semalam rupanya mengundang kematian sejumlah 7 orang. Ini yang buat saya rasa tak seronok. Tapi saya harus memberi pencerahan juga. Artinya semalam ada 7 kematian daripada 984 jangkitan. Sebab tu saya katakan kalau musim hujan, musim sejuk begini, virus corona mudah berjangkit saudara. Jadi pastikan saudara jaga penjarakan sosial, jaga kebersihan diri, jaga anak-anak. Kalau musim-musim banjir ni, elaklah main air saudara. Kalau balik ke rumah, pastikan basuh tangan, kaki, badan kita, tubuh kita dengan sabun. Itu paling penting saudara. Dan saya khawatir sebab bila berlaku pemindahan sementara ni, mungkin boleh membuatkan COVID-19 ni mudah merebak.
Jadi berhati-hatilah. Saya tak kata bila pindah tu menyakit, tidak saudara. Tetapi bila dah ramai benda begitu. Jadi kepada teman-teman, jagalah kesihatan, jagalah keluarga kita. Ini yang paling penting. Sebab saya lihat daripada 984 jangkitan semalam, terdapat 12 negeri meningkat saudara. Cuma Labuan tidak berubah, iaitu 4 jangkitan. Sementara susut di 3 buah negeri. Dan terdapat 3 negeri sudah pun menjangkau angka 100 balik. Selama 3-4 hari yang lepas, hanya di Selangor. Tapi semalam, Selangor ada 391 jangkitan. Sarawak ada 104. Dan wilayah Persekutuan naik kepada 111 jangkitan. Kita cuma mampu bertahan selama 3 hari, kemudian dia naik balik angka atas 100. Itulah 3 buah negeri. Lain-lain negeri masih lagi bertahan di bawah angka 100. Saya lihat, saya nampak yang harus berhati-hati. Sabah Alhamdulillah susut. Di Kedah hati-hati sikit. Pulau Pinang juga hati-hati sikit. Begitu juga di Perak. Dan di Negeri Sembilan. So ini 3 negeri, teman-teman yang tinggal negeri tersebut berhati-hati. Kerana dalam keadaan begini, jangkitan itu mudah merebak sebab angkanya sudah memperlihatkan 3 hari betul-betul ada kenaikan. Walaupun tak banyak, saudara, 2-3, tapi agaknya jangkitan itu berterusan peningkatan. Jadi pastikan saudara jaga kebersihan diri kita, jaga keselamatan keluarga kita, saudara. Itulah yang saya dapat laporkan. Terima kasih saudara Jamil Idris bersama dengan saudara Rio yang saban hari tidak henti-henti menghantar kiriman kepada kita. Saudara, kita masuk segmen e-commerce dalam keadaan begini, berniagalah. Sebab itu kalau saudara mempunyai produk untuk diwawarkan, sila hubungi Al-Azhar di talian 011-330-41241 supaya membolehkan saya mewawarkan produk saudara. Dengan Al-Azhar, jangan lupa saudara boleh memesan setangi Al-Bakhurnya. Itu seperti kemian, dibakar harum semua satu rumah. Ingat saudara, rumah yang harum semerbak itu adalah rumah kegemaran para malaikat untuk singgah dan kebencian para syaitan. Saudara Sembang Kentang dia kata apa komen? 2 orang MP Perikatan mengundi calon timbalan speaker dari Kerajaan Perpaduan. Saya tak nampak begitu. Betul, ada speaker yang dari apa ni yang 36 tu. Ya saudara, 2 orang. Saya tak dapat tahu sama ada ia daripada mana dan kita tidak diberitahu, saudara Sembang. Dan kalau anda tidak dapat berhubung dengan Al-Azhar, hubungi Siti Farehah di talian 017-711-4300. Jangan lupa dendeng manis Siti Farehah. Ya, Atuk Kencang, insyaAllah saya tengok nanti kalau saya dapat. Ini saya buat bagi laporan nanti. Saya minta maaf, saya terlepas pandang soal itu, saudara. Sebab 2 MP kerajaan tak ada kat tempat duduk masa undian. Mungkin, mungkin juga. Minum kopi, biasalah wakil rakyat, parlimen, saudara. Dan bagi teman-teman yang tinggal di Lembah Kelang, boleh hubungi Sauki di talian 012-357-5703 untuk mendapatkan bekalan buah-buahan. Ini untuk di Lembah Kelang, saudara. Sampai itu jangan lupa saudara, sambil kita mengomel, sambil saya melabun, bolehlah saudara makan popiah sira Lady Maria. Sedap dan mengasyikkan. Hubungi saudara Nizam di talian 019-435-1203. Rangup, manis dan pedas. Mengasyikkan saudara. Akhir sekali, tentulah sahabat kita, iaitu tokoh jamu Kemaman, saudara Zul. Mudah-mudahan Kemaman redalah dia punya banjirnya dan tidak terjejas perniagaan sahabat kita saudara Zul di toko jamu Kemaman. Anda boleh hubungi beliau di 019-917-0449. Kalau telefon beliau tak dapat dihubungi, boleh saudara hubungi melalui internet. Saudara, sebab sekarang ni banyak kawasan-kawasan tenaga nasional masih lagi mengekalkan pemotongan. Bukan potong kerana tak bayar bil saudara, untuk mengelakkan renjatan. Kerana banjir di Terengganu dan Kelantan begitu tenat sekali. Saudara Zul, hari ini saya nak menjelaskan pada anda, beliau memasarkan tentang Trust Health, iaitu kapsul resdung. Ini untuk mengatasi masalah alahan, gangguan hidung, merawat sesama, bersin dan hidung tersumbat. Ia juga mengatasi gatal-gatal di muka, hidung, mata dan tekak. Sampai itu ia merawat masalah sakit kepala, migrain.
dan mata berpinar. Ia turut mengatasi kulit muka berjerawat dan nafas berbau disebabkan oleh sedung serta mencuci darah untuk menurunkan suhu badan. Itu Trust Health. Saudara boleh hubungi saudara Zul di talian 019-917-0449. Pesanlah Trust Health itu kapsul untuk resdung, saudara. Harga saya tak boleh bagi tahu sebab ini perjanjian saya dengan Facebook, saudara. Dan saudara Zul juga ada menghasilkan sejak tahun 1968 iaitu Jelly Gamat Extract, saudara, untuk memulihkan luka-luka dalaman seperti pembedahan, bersalin dan berkatan. Ia turut membantu rawatan buasir, masalah sembelit, lipoma, masalah angin medu, melegakan sistem pernafasan juga, saudara. Dan sesuai untuk kencing manis, darah tinggi, juga rawatan susulan kepada COVID-19. Boleh hubungi saudara Zul untuk mendapatkan Jelly Gamat Extract, saudara. Hubungi saudara Zul 099170449. Itulah sahaja, saudara, e-commerce kita hari ini. Pada saudara Zul, saya mendoakan anda berjaya. Pada teman-teman yang lain, teruskanlah berniaga, saudara. Carilah rezeki yang halal melalui perniagaan yang terbaik, saudara. Baik, kita masuk segmen ini penting juga untuk dijadikan sebagai panduan dalam kehidupan kita, iaitu naluri kehidupan, saudara. Kerana tanda seseorang itu berilmu adalah mereka memiliki kepribadian yang tinggi, iaitu adab dan akhlaknya yang baik. Dia pasti berasa kerdil dan menganggap orang lain lebih berilmu daripada dirinya. Lihat saja bagaimana kepribadian insan-insan terdahulu sebelum kita, meskipun mereka mempunyai perbezaan pandangan dalam satu masalah, namun mereka masih tetap menghormati antara satu sama lain. Itu paling penting, saudara. Itu tanda-tanda orang berilmu. Dia menghormati orang lain. Ini kerana mereka juga saling melihat dan berkata, anda lebih alim daripada saya. Itu adalah sebenar-benarnya sikap insan yang alim, saudara. Seseorang pencari ilmu yang dangkal dan angkuh, mereka akan berfikir diri dia sahaja yang benar. Dia juga menganggap mereka yang tidak sealiran adalah sesat. Itu masalahnya, saudara. Masing-masing menggelar orang itu sesat. Oleh itu, saudara, kita belajarlah. Sebagaimana Imam Syafi'i dan Imam Ahmad bin Hanbal. Walaupun dalam banyak permasalahan fiqh, mereka berbeza pandangan dan tidak sealiran. Namun, kedua mereka tidak sesekali bermusuhan ataupun berkelahi. Itu adalah bukti kealiman dan keberkatan ilmu yang ada pada mereka, saudara. Jadikan ini, hayatilah akhlak dan kepribadian tokoh-tokoh Islam. Sebegini, mereka saling menghormati dan mengasihi antara satu sama lain. Sealim-alim mereka boleh berperwatakan sebegitu, maka apakah kita yang cetek akal dan kurang alim dengan senang hati boleh tuduh-menuduh serta caci-mencaci mereka yang tidak sealiran dengan kita. Orang yang alim macam Imam Syafi'i, dia tak ada nak mengata-ngata orang. Macam mana kita yang tak sealim mereka itu boleh tuduh-menuduh, caci-mencaci orang lain. Jadi, saudara, tepuk dada, tanyalah saudara. Dalam dunia yang serba canggih ini, saudara, sebaran fitnah dan cacian boleh tersebar dengan begitu cepat. Amat memalukan sekiranya fitnah serta cacian itu datang dari insan yang mengaku dirinya hebat dalam ilmu mereka. Sepatutnya, orang yang alim menunjukkan contoh yang baik kepada yang lain. Tapi sekarang ni, saudara, jadi sebaliknya. Semoga kita terpelihara daripada penyakit sebegini yang kian berluasa dalam lapangan ilmu. Saudara, jangan kita menuduh orang tak tahu pasal. Berhati-hatilah kita, saudara. Terima kasih pada teman kita yang mengantar kiriman pada saya. Ini saya baca apa yang kawan hantar. Saya tengok wajar disebarkan, kita sebarkan sama kita. Dan saudara Tan Sri Osusuka masih lagi menghantar kiriman pada saya dalam segmen Mutiara Kata. Kata Tan Sri Osusukam, ada kalanya kita merasakan solat duha, tahajud, membaca Al-Quran adalah penyebab yang terbukanya pintu rezeki. Sedangkan ibadah-ibadah itu sendirilah yang sangat mahal sebagai rezeki bagi kita. Jadi bukan kerana nak buka pintu rezeki kita ni, kita buat sembahyang tahajud, duha, baca Quran dan sebagainya, saudara. Sedangkan bila kita membaca Al-Quran, kita buat solat duha, kita buat solat tahajud, itulah rezeki
kita, saudara. Jadi hayatilah kata-kata ini mutiara yang dituturkan oleh Tan Sri Osu Sukam kepada kita untuk penghayatan kita bersama, saudara. Jangan lupa, saudara, hidup ini tak panjang, tak lama. Kita harus saling tegur-menegur dan mengingatkan antara satu sama lain. Saudara, kalau kita terlajak, ada kawan-kawan menegur. Kalau kita buat silap, ada kawan menegur. Jangan kita marah dengan mereka. Sebagaimana saya sering menegur dan mengingatkan. Saya mengingatkan kepada pimpinan negara supaya mereka jangan berbelanja wang negara tanpa had. Seandainya wang negara itu dibelanjakan tanpa had, saya bimbang. Ia boleh mengakibatkan negara kita muflis, saudara. Ini yang paling penting. Dan hari ini, saudara, kita sudah pun masuk hari yang ke-19. Wujudnya kerajaan perpaduan dalam menangani derita rakyat. Saudara, dah 19 hari ya, saudara. Dan tajuk bicara kita malam ini adalah ancaman kerajaan perpaduan. Rupanya ada ancaman. Sabar dulu, saudara. Sebelum saya beri pencerahan, kita santun dulu pantun Pak Nazil. Kata Pak Nazil, ibu menyapu sekam padi ke tepi laman perlahan-lahan. Amalan menipu menjadi-jadi, kuatkan iman menentang cubaan. Pak Nazil mengajakkan kita bersolidariti untuk kita kukuhkan keimanan kita menentang cubaan. Kerana zaman-zaman akhir ini memang banyak amalan menipu yang menjadi. Banyak sekali skamer dan sebagainya, itu amalan menipu, saudara. Tambah Pak Nazil, buah pedada si buah kandis, kacang kelisa si buah lakum. Jika ada perasaan prejudis, jangan bergesa menjatuhkan hukum. Jadi kalau kita rasa ada prejudis pada orang itu, orang ini, jangan kita segera menjatuhkan hukum. Saudara, Tailong, Zeti masih cuti sakit ke? Wallahualam bisawab, Tailong. Itulah keadaan mereka sekarang ni. Saya melihat kenyataan yang Ahmad Muhammad, Datuk Seri Anwar Ibrahim tadi, yang tular dalam media sosial. Beliau mengatakan bahawa kali ini adalah zaman Datuk Seri Anwar Ibrahim menjadi Perdana Menteri, dan beliau mahu telus. Bukan hanya dari segi aspek siasatan, tetapi juga perundangan. Tanggunglah sendiri. Sekejap lagi saya akan ulas lagi, saudara. Tapi bagaimanapun, sebelum saya mengulas segala-gala persoalan itu, saya harus memberi peringatan kepada anda semua. Siapa yang menyunting semula ataupun memasukkan, setelah disunting, masukkan live saya ini ke dalam apa-apa channel, anda harus bertanggungjawab atas suntingan yang anda lakukan. Begitu juga tulisan anda. Saudara, kalau anda menulis dengan bahasa yang baik, Alhamdulillah. Tapi kalau anda mencatatkan sesuatu di muka buku saya ini, dan ia melanggar peraturan yang ditetapkan oleh Kementerian Komunikasi dan Digital, maka anda bertanggungjawab. Saya tak bertanggungjawab kerana saya tak mampu untuk memantau setiap tulisan maupun suntingan anda. Ingat, saudara, ini adalah pencerahan politik. Matlamatnya hanya sekadar memberi informasi. Tidak ada dikenakan sebarang bayaran, dan saya juga tidak meminta sebarang bayaran. Jadi, saudara, kena ingat. Sebab kadang-kadang ada orang minta, kata ugut lah dan sebagainya. Saya dapat tahu. Ada orang menghubungi anda menggunakan nama saya. Jadi saya haraplah berhati-hati. Saya tidak pernah meminta sesiapa pun membayar dan sebagainya. Jangan, saudara, ya. Kalau ada apa-apa boleh hubungi saya dan sama-sama kita buat laporan pada pihak polis. Itu skamer sekarang menjadi, saudara. Dan bila saya memberi pencerahan ini, kita mesti berpegang pada paksi, kita mesti bersetuju untuk tidak bersetuju. We must agree to disagree. Kalau nak menyantun, kalau anda nak berbincang sama-sama sendiri dalam media sosial saya ini, sama ada di Facebook, Instagram, ataupun di TikTok, gunakanlah bahasa-bahasa yang baik. Jangan caci-mencaci, sebab kita adalah warga cinta damai, sentiasa berbahasa bahasa yang harmonis. Ingat tu, saudara, ini peringatan yang perlu saya berikan kepada anda. Minta maaf membebel sikit, saudara. Baik. Jabatan Meteorologi. Hari ini Met Malaysia mengeluarkan amaran bahawa hujan berterusan di 6 negeri dijangka berlaku sehingga Isnin nanti, saudara. Sampai Isnin, hujan akan berterusan di 6 buah negeri, saudara. Dan hujan tahap buruk yang mengakibatkan hujan lebat dan sebagainya, hari ini dijangka berlaku di Terengganu. Terengganu datang balik hujan, melibatkan kawasan Hulu Terengganu, Marang, Dungun dan Kemaman. Sementara di Pahang, iaitu di Kuantan, Pekan dan Rompin,
Sementara Johor, kawasan Keluang, Mersin, Kulai, Kota Tinggi dan Johor Bahru. Ini hujan yang agak tahap buruk, saudara. Sementara itu, hujan berterusan tahap waspada. Itu untuk tempoh yang sama, diramal berlaku di seluruh Kelantan dan di beberapa kawasan di Terengganu, iaitu di Besut, Stiu, Kuala Nerus dan Kuala Terengganu. Sementara itu, di Pahang adalah di Jerantut dan Maran, serta di Johor, di Segamat, Batu Pahat dan Pontian. Ini kawasan di Johor, saudara. Keadaan cuaca yang sama juga dijangka berlaku di Sarawak, iaitu di Kuching, di Serian, Samarahan, Seri Aman, Betong, Sariki, Sibu, Mukah, Miri, Subis, Beluru, Marudi, serta Limbang. Itu bermula esok hingga hari Sabtu. Saudara, jadi hujan ini berterusan, saudara. Kemudian, di Sabah pula, hujan berterusan pada tahap waspada dijangka berlaku bermula esok hingga hari Isnin di kawasan pedalaman seperti di Sepitang, di Kuala Penyu dan di Beaufort. Sementara di Pantai Barat itu di Sandakan, di Telupit, Kinabatangan, Beluran, Kudat serta Labuan. Jadi teman-teman di Sabah, kalau nak berhijrah ataupun nak pergi melawat kawan-kawan kita ni, kawasan-kawasan yang sebut tadi itu, berhati-hati. Dan saya ada terima kiriman video daripada sahabat saya, iaitu mantan Sister Politics. Dia hantar kiriman, terkejut juga saya bila saya tengok dalam video itu, aduh, mengerikan, saudara, iaitu kejadian itu berlaku di Kota Kinabalu, di jalan menuju Yayasan Sabah dari Teluk Likas. Daripada kawasan Teluk Likas, ini Teluk Likas, saudara, menuju ke Yayasan Sabah, ada kejadian di mana ombak menggila, saudara, melepasi tebing dan masuk ke jalan raya. Lepas itu dia langgar motor boleh jatuh. Ini saya rasakan keadaannya agak bahaya, mungkin kerana angin kencang yang mengakibatkan ombak tinggi. Kawasan yang ada batu, yang batu penghadang boleh dilepasi oleh ombak tersebut dan masuk ke atas jalan raya. Banyaklah kereta kena dan memang tak ada lambat banjir, tapi banjir sekejap. Tetapi bagi saya itu menggambarkan suasana yang agak bahaya di tepi pantai. Oleh itu teman-teman yang berada di Sabah, berhati-hati, kalau boleh elakkanlah untuk berada di sekitar kawasan pantai, terutama di kawasan Teluk Likas dan di sekitarnya, kerana ombak kencang angin. Ya, saudara, saya tak mau, kalau boleh janganlah saya mendengar berita teman-teman kita terjebak dalam musibah yang sedemikian, saudara. Sementara itu, amaran dari pihak GPS, terdapat 5 sungai di Terengganu telah pun melepasi bacaan paras bahaya. 5 sungai Terengganu itu, ia merekodkan bacaan yang melepasi paras bahaya sehingga malam tadi, iaitu Sungai Terengganu, iaitu di Muzium Negeri di Kuala Terengganu. Ia menjadi sungai terbaru mencatatkan bacaan melepasi paras bahaya 2.45 meter. Tadi, saya Sungai Dungun di Jambatan Jerangau melepasi paras bahaya apabila mencatatkan bacaan 13.5. Di Hulu Terengganu, di Sungai Telemong, di Kuala Ping merekodkan bacaan paras bahaya juga. Di Sungai Kemaman, itu di Rumah Pam Paya Paman di Kemaman, saudara. Begitu juga satu lagi, itu sungai yang mencatatkan bacaan melepasi paras bahaya ialah Sungai Nerus di Kampung Jeram di Kuala Nerus, daripada 459 meter petang tadi, dia naik lagi 4.6 meter. Jadi 3 sungai yang mencatatkan paras amaran ialah Sungai Berang di Kampung Menerung, Hulu Terengganu, Sungai Nerus di Kampung Bukit, Stiu, Sungai Nerus di Kampung Lengkap, di Stiu juga, saudara. Dan terbaru, sungai yang merekodkan paras amaran ialah Sungai Nerus di Kampung Bukit, di Stiu. Selain itu juga, 2 sungai lagi berada pada paras waspada, iaitu di Sungai Stiu di Jambatan Permaisuri dengan bacaan 7.7 meter dan Sungai Tebak di Kemaman dengan bacaan 17.61 meter, saudara. Jadi berhati-hati, saudara, bila air sungai naik, melempah, hujan turun, pasti ia mengundang banjir. Jadi teman-teman yang tinggal di berhampiran dengan sungai tersebut, yang saya sebutkan tadi, bersedia sedia lah kalau berlaku banjir, segera pindah. Kerana setakat ini memang betul, saudara, memang ada penurunan. Sehingga petang tadi, bilangan bangsa banjir di Kelantan, Terengganu, Pahang dan Johor ada menurun sedikit pada petang tadi.
berbanding pagi, manakala di Perak tidak berubah. Di Kelantan seramai 25,755 orang daripada 8,015 keluarga masih berlindung di pusat pemindahan sementara. Ia berkurangan daripada 30,115. Saudara, kemudian Sekretariat Jawatankuasa Pengurusan Bencana Negeri dalam kenyataannya memaklumkan kesemua mangsa ditempatkan di 84 PPS di 9 jajahan membabitkan Pasir Mas, Tanah Merah, Kuala Krai, Pasir Putih, Kota Baru, Bacok, Tumpat, Jeli dan Macang. Sementara itu di Terengganu, saudara, jumlah mangsa banjir yang ditempatkan di PPS pada petang tadi menunjukkan sedikit penurunan kepada 33,942 orang berbanding dengan 36,231 orang pada sebelah pagi tadi. Tapi bila hari hujan ni berhati-hati juga. Menurut Sekretariat JPN sebanyak 9,739 keluarga masih berlindung di 25,6 PPS di 8 daerah iaitu di Kemaman, di Besut, Dungun, Ulu Terengganu, Stew, Kuala Nerus, Kuala Terengganu dan Marang. Di Pahang pula, Sekretariat JPBN merekodkan penurunan mangsa banjir hanya sekitar 23 orang ditempatkan di PPS Sekolah Kebangsaan Sungai Ular, Kuantan berbanding 35 orang pagi tadi. Jabatan Pengaliran dan Saliran melaporkan Sungai Pahang di daerah Pekan iaitu di Kuala Sungai Cini dan Palu Hinai. Selain di Lubuk Paku, Maran sudah pun melepasi tahap amaran. Di Johor, jumlah mangsa banjir yang masih ditempatkan di 2 PPS iaitu di Segamat menurun sedikit kepada 46 orang berbanding 48 orang pada sebelah pagi tadi. Itu laporan kedudukannya, saudara. Dan Yang Amat Berhormat Timbalan Perdana Menteri Datuk Seri Zahid Hamidi menyeru kepada semua ahli-ahli politik di Kelantan, di Terengganu, di Johor dan yang terlibat adanya banjir supaya melupakan perbezaan parti dan fokus kepada membantu mangsa banjir yang berlaku di seluruh negara. Yang Amat Berhormat Perdana Menteri minta supaya pemimpin politik, wakil-wakil rakyat, pemimpin di peringkat bahagian, tak kisahlah dari parti mana pun, ketepikan soal politik. Hulurkanlah bantuan dengan penuh keikhlasan dan santunilah warga kita yang memerlukan bantuan daripada sentuhan daripada anda. Kerana saya melihat sekarang, saudara, dah 2 kali dah Yang Amat Berhormat Timbalan Perdana Menteri meninjau dan juga hadir di Terengganu. Tapi malangnya, saudara, Yang Amat Berhormat Menteri Besar Terengganu tak nampak lagi. Yang Amat Berhormat Timbalan Perdana Menteri Datuk Zahid dah 2 kali turun ke Terengganu. Artinya kawasan itu serius. Dan beliau telah pun mampu menyantuni dan mengulur derma dan sebagainya. Di samping itu, petang tadi, sekitar dalam pukul 2 petang, beliau terpaksa bekerja ke Kelantan. Kabarnya di Kelantan juga ada amaran, besar kemungkinan berlaku banjir sekali lagi. Bagaimana yang saya katakan, banjir ini dia berulang. Kali pertama, dia berhenti, dia reda. Lepas itu, datang kali kedua. Kali kedua ni parah daripada yang pertama. Yang kita khawatiri, bila kali kedua tu reda, dia datang kali ketiga. Bahaya yang besar. Kalau yang kali ketiga ni parahlah. Dan kita berdoakanlah secara sama-samalah. Kita mengangkat tangan, berdoa pada Allah SWT agar banjir besar, petaka sebegini, bencana ini segeralah terurai. Saudara, jangan bukan kena fikirkan orang Kelantan. Tidak, mungkin ada saudara mara kita, saudara. Itu yang paling penting. Kadang-kadang kita rasa, tak kisahlah, Pasir Mas. Mungkin ada adik ataupun anak saudara, atau pak saudara, ataupun cucu saudara kita yang tinggal di sana. Mereka juga terkesan. Sebab itu saya bersetuju dengan pandangan daripada Yang Amat Berhormat Timbalan Perdana Menteri. Kita terus fikirkan soal politik, fikirkanlah insaniah. Itulah murninya hati seorang timbalan presiden dan juga merupakan presiden Parti UMNO. Saya cakap presiden saya, saudara. Bagaimanapun, ada pihak, katanya semalam tak silap saya, Syed Saddiq minta supaya diisytiharkan darurat iklim. Kerana suasana yang begitu teruk lah, yang parah di Terengganu dan Kelantan. Bagaimanapun, menurut Menteri Dalam Negeri yang berhormat Datuk Seri Saifuddin Nasution, untuk mengisytiharkan darurat iklim, beberapa proses dan penilaian tertentu perlu dilakukan oleh pihak yang bertanggungjawab sebelum satu keputusan itu dibuat. Jadi menurut Datuk Saifuddin Nasution, dia kata buat masa ini belum ada keperluan untuk mengisytiharkan darurat iklim.
kerana keadaan banjir masih lagi dalam keadaan terkawal dan pimpinan negara masih lagi menyantuni. Sebab itu kita mengharapkan warga tempatan, pemimpin-pemimpin masyarakat di setiap kawasan itu bantulah kawasan tersebut. Ya, yang berhormat Datuk Seri Saifuddin Nasution selaku Menteri Dalam Negeri dan Keselamatan Awam, beliau menyatakan tidak ada keperluan lagi. Mudah-mudahan berterusan, kalau susut air itu taklah keperluan, tapi kalau naik nanti besar kemungkinan kalaulah ini mau dilakukan, maka pihak pemimpin, pihak kerajaan akan mengadakan kajian yang terperinci saudara. Itu berhubung dengan banjir di Kelantan, di Terengganu yang masih lagi dalam keadaan yang agak kritikal. Angin masih lagi bertiup, hujan masih lagi turun. Begitu juga di Batang Kali. Saudara. Di Batang Kali, operasi tanah runtuh. Hari ini sejumlah 4 lagi mangsa tanah runtuh telah berjaya ditemui. Menjadikan ada baki seorang saja lagi, saudara. Bagaimanapun, operasi mencari dan menyelamat. Satu lagi mangsa yang hilang, yang dikuatiri tertimbus dalam kejadian tanah runtuh di Father Organic Farm di Gotoh Jaya, Batang Kali, terpaksa ditangguhkan seketika. Kerana hari hujan lebat. Saudara, dan hanya menurut pihak polis, hanya seorang mangsa lagi dalam kejadian tanah runtuh itu belum ditemui. Demikian menurut Ketua Polis Selangor, Arjunaidi Muhammad. Menurut Datuk Arjunaidi, dia kata jumlah mangsa yang terlibat dalam tragedi itu setelah disemak semula dan jumlah rasmi adalah 92 orang. Bukan 94 orang, saudara. Dan pagi ini, pasukan mencari dan menyelamat menemui 4 mayat mangsa, menjadikan jumlah kematian tragedi tanah runtuh itu kepada 30 orang sebenarnya. Seramai 92 mangsa terlibat dalam kejadian tersebut. Berlaku pada pagi Isnin lalu. Seramai 61 mangsa diselamatkan. Operasi mencari dan menyelamat ditangguhkan ketika sekitar jam 2.30 petang tadi akibat hujan lebat. Saudara. Itu keadaannya, saya perlu melaporkan. Baik, saudara. Bagaimana yang saya nyatakan awal tadi, hari ini adalah hari yang ke-19 Kerajaan Perpaduan menangani derita rakyat. Bagaimanapun, ni saya cakap terus terang, saudara, yang baik kita kata baik, yang tak baik kita cakap tak baik. Saya agak terperanjat dan amat memeranjatkan apabila saya membaca laporan daripada berita harian online yang hari ini menyebut bahawa harga telur import grade C, bukan apa sahaja, grade C, saudara, harganya adalah 50 sen sebutir. Lebih mahal daripada telur grade A tempatan. Malahan saiznya juga lebih kecil dari grade C tempatan. Jadi dalam keadaan begini, saya nak bercakap pada Abang Mat. Saudara Abang Mat sabu, jangan duk buat lawak. Telur import lebih mahal, grade C 50 sen sebutir. Dan lebih kecil daripada grade C. Sedangkan grade A kita pun taklah sampai 50 sen. Dan saya harap persoalan ini dapat dikaji. Sebab itu, Tokeh, tuan punya Maidin, dia dah bercakap. Kita bercakap soal import, jadi pastikan kawalannya. Sebab kita sebenarnya pengeksport. Jadi Pamat kena buat kajian balik. Apabila saya melihat laporan daripada berita harian online. Jadi saudara, kita pastikan carilah barang tempatan. Anak-anak, barang tempatan lebih murah dan lebih baik, saudara. Memang sukar untuk dapat, tapi saya haraplah agar Kementerian Perdagangan Dalam Negeri dan Haiwan Pengguna dapat melihat isu ini. Bagaimanapun saya melihat satu sekretariat. Ini tujuan untuk menangani derita rakyat. Saya difahamkan bahawa satu Kementerian Perdagangan Dalam Negeri dan Kos Sara Hidup, KPDN bersama Kementerian Ekonomi, dikabarkan akan menubuhkan satu sekretariat tetap bagi menangani isu kos sara hidup rakyat. Terima kasih dan tahniah. Percepatkanlah. Jangan hanya buat pengumuman. Kita tak mau dengar pengumuman saja yang enak-enak. Kita nak tahu itu realiti. Bilakah sekretariat ini dapat terlaksana? Sebab menurut Datuk Salihuddin Ayub, sekretariat itu akan merangka pelan tindakan komprehensif. Merangkumi pelan jangka pendek dan jangka panjang bagi menangani isu makanan dan harga barangan. Jadi perubahan sekretariat itu katanya turut dianggotai oleh Menteri Ekonomi, Saudara Rafizi Ramli,
dan Kementerian Pertanian, bagi Kementerian Pertanian dan Keterjaminan Makanan, Kementerian Pengangkutan, Kementerian Pembangunan dan Kerajaan Tempatan KPT, dan 11 kementerian yang ada dalam Majlis Tindakan Sara Hidup Negara. Jadi saudara Datuk Saifuddin Nasution, saudara Salihuddin, laksanakan secepat mungkin. Tak boleh hanya membuat pengumuman saja. Saya melihat juga bagaimana hari ini dalam usaha menangani kehidupan rakyat yang semakin tertekan oleh kenaikan, macam contohnya kenaikan ini penggunaan internet dan sebagainya. Saya terima kasih kepada saudara Fahmi Fazil yang telah mengumumkan bahawa kerajaan akan memperkenalkan pakej perpaduan prabayar internet dengan harga lebih murah, iaitu RM5 sebulan, yang akan berada di pasaran mulai Februari nanti. Cepat sikitlah saya kata, jangan tunggu lama-lama. Kita tak mau lagi buat pengumuman, tunggu sebulan, 2 bulan, tak sabarlah. Apa yang perlu dilakukan, disegerakan, perlu disegerakan. Saudara Wabi Fahmi. Sampai itu, saya juga berterima kasih kepada Menteri Sumber Manusia V. Siwarakumar. Dia kata penguatkuasaan pindaan Akta Kerja 1955 yang ditangguhkan sebelum ini bakal dilaksanakan bermula 1 Januari. Ini kita suka dengar. Mana lebih kurang lagi 6-7 hari lagi, maka Kementerian Sumber Manusia di bawah pimpinan V. Siwarakumar sebagai menterinya akan melaksanakan penguatkuasaan pindaan Akta Kerja 1955. Pertama sekali, iaitu cuti bersalin. Dia sampai ke 98 hari. Setiap isteri yang bersalin, mereka berhak untuk diberi cuti berbayar. Gajinya cuti selama 98 hari. Kalau 98 hari, 3 bulan lebih lah. Kalau kita, orang Melayu kita ni, kasarnya bila berpantangnya 100 hari. Di samping itu, tempoh bekerja pula. Pengurangan waktu daripada 48 jam kepada cuma 45 jam. Serta aturan kerja fleksibel untuk para pekerja. Tahniah kita ucapkan kepada Kementerian Sumber Manusia yang mengkaji permasalahan ini, dan ini sesuai dengan apa yang diputuskan oleh Konvensyen Pertubuhan Buruh Antarabangsa ILO. Dalam keadaan begini, kehidupan para buruh, kaki tangan dibela oleh kerajaan. Sebab itu saya katakan kerajaan menangani derita rakyat. Cuma kita mengharapkan jangan pula nanti dengan pemotongan ataupun waktu kerja, tempoh kerja yang pendek ini, output ataupun kualiti kerja yang diutarakan ataupun dihasilkan berkurangan. Ini tak maulah pula kita, saudara. Baik, saudara. Satu lagi pengumuman, saya ingin menyatakan bahawa Kementerian Wilayah Persekutuan memang sudah tiada. Apa yang berlaku sekarang ni, bagi anda berurusan dengan Kuala Lumpur, Dewan Bandar dan sebagainya, Kementerian Wilayah Persekutuan kini distruktur semula sebagai Jabatan Wilayah Persekutuan. Tidak lagi sebagai kementerian, tapi hanya Jabatan Wilayah Persekutuan dengan pentadbirannya di bawah Jabatan Perdana Menteri JPM dan diterajui oleh seorang ketua pengarah saja, iaitu Datuk Seri Rosida Jaafar. Tak ada lagi KSU, TKSU, tak ada. Cuma daripada kementerian jadi Jabatan Wilayah Persekutuan. Perkara itu dimaklumkan oleh Ketua Sesudara Negara Tan Sri Muhammad Zuki Ali dalam Facebooknya sempena lawatan yang amat berhormat Datuk Seri Anwar Ibrahim ke Dewan Bandaraya Kuala Lumpur. Waktu tadi adalah sesi taklimat sebagainya, di mana saya difahamkan bahawa sebuah majlis diwujudkan, bukan majlis kerajaan saudara, majlis diwujudkan sebagai platform di antara pengurusan tertinggi Jabatan Wilayah Persekutuan dengan ahli parlimen, mereka yang berada dalam wilayah persekutuan, bagi membincangkan isu-isu kritikal serta cadangan pelaksanaan dasar pembangunan demi kesejahteraan rakyat, khususnya di wilayah persekutuan. Jadi saudara tidak lagi berurusan dengan kementerian. Ini jabatan seorang ketua pengarah saja. Mudah-mudahan bolehlah satu proses perolehan dan sebagainya dapat dilakukan dengan segera. Itu berhubung dengan laporan tentang jabatan, tentang hak ehwal rakyat yang sedang ditangani oleh kerajaan perpaduan untuk menangani derita rakyat. Okey, sekarang ni kita masuk segmen politik. Ini yang tak seronok.
Saya semalam bercakap, kalau boleh tak hendak kita bercakap politik, tapi rupanya saudara, hari ini dapatan saya masih lagi ada pihak-pihak yang tak senang. Sebab itu saya melihat bahawa ada kenyataan bahawa kerajaan ini dikatakan hampir pasti akan jatuh seandainya Datuk Seri Zahid Hamidi dikalahkan dalam pemilihan Presiden UMNO nanti. Saya dah cakap semalam kemarin, dengan keadaannya UMNO Barisan Nasional 30 kursi ini adalah sesuatu kekuatan kepada kerajaan hari ini. Kalau 30 ni lari ke pihak yang sana, maka ini dalam kedudukan yang fragile, yang rapuh. Saudara, ini keadaannya. Saya bukan untuk menakut-nakutkan, tidak. Tetapi saya mendapati bahawa adanya sekarang ni usaha sedang dilakukan oleh mereka mencalarkan imej Presiden UMNO dengan harapan mereka mahu menawan rumah UMNO. Itu keadaan saudara. Sebab itu saya dengar juga kenyataan daripada pimpinan PAS yang secara lantang mengatakan kerajaan perpaduan ini boleh bertahan 2 tahun saja lagi. Ada pula lagi pemimpin daripada Perikatan Nasional boleh kata 4-5 bulan lagi akan berlaku. Jadi apa hal ni? Sebab itu saya katakan, kenapa diwujudkan suasana begini di saat rakyat masih terbeban? Pimpinan negara sedang berusaha untuk mengatasi masalah. Saya mengharapkan agar warga semua cerahkan fikiran kita. Orang macam ini sepatutnya kita ketepikan. Memang saya tahu ada tim diwujudkan sekarang ini. Tadi saya berada di rumah UMNO. Saya mendengar kawan-kawan bercerita, ada 3-4 orang makedum-makedum yang masih lagi menjalankan gerakan untuk menjatuhkan presiden. Matlamatnya lain tak ada. Mereka mahu menawan jawatan presiden ini kerana dengan itu mereka mahu menawan Putrajaya. Ini keadaan sebenarnya saudara. Bukan soal Datuk Zahid Hamidi seorang secara peribadi, bukan. Sebab itu usaha melakukan smear ataupun fitnah memburuk-burukkan Datuk Seri Zahid Hamidi berlarutan. Masih lagi berlaku. Masih lagi ada seruan kena berundur lah dan sebagainya. Yang saya heran, cuma pada Datuk Seri Zahid Hamidi seorang saja. Tidak pada Ismail Sabri. Tidak pada Syamuddin. Tidak pada Khairi Jamaluddin. Cuma Presiden. Kenapa Presiden? Kerana beliau yang orang bertanggungjawab untuk mewujudkan muafakat hingga menghasilkan kerajaan perpaduan. Ini perlu saya menjelaskan. Saya saudara, sekarang ni ada tim. Memang kita tahu, dulu diwawarkan kononnya yang akan menentang Datuk Seri Zahid Hamidi adalah tim Datuk Ismail Sabri. Tapi sejak beliau tidak lagi jadi Perdana Menteri dan tiada lagi jawatan dalam kabinet, nampaknya akhir-akhir ini kita lihat ramai penyokong-penyokong Datuk Seri Ismail Sabri telah pun U-turn, beralih angin dan tidak lagi bergerak aktif sebagaimana dulu. Tetapi, ini saya nak jelaskan saudara, sebagaimana tulisan saudara Bakhtiar Omar yang saya baca dalam MyTV Online, ada kebenarannya saudara. Menurut saudara Bakhtiar Omar, betul ada saudara bahawa sudah ada pihak-pihak yang mula mewujudkan isu pemilihan UMNO yang dijangka berlangsung tahun hadapan dan ura-ura susunan pencabar bagi setiap jawatan dalam UMNO. Saudara jangan lupa pada 13 bulan ini UMNO, 13 Januari saudara, UMNO akan mengadakan perhimpunan agungnya yang tertangguh. Saudara, selepas itu akan ada musim pemilihan parti UMNO dalam tempoh 5 bulan. Sebelum itu ada pilihan raya negeri yang tertangguh juga. Jadi kita akan melalui 2-3 fasa. Fasa pertama, perhimpunan agung UMNO pada 13 Januari. Kemudian saya diberitakan besar kemungkinan Januari, Februari, Mac. Antara Mac ataupun April. Maka 6 buah negeri yang tidak mengadakan pilihan raya negerinya akan mengadakan pilihan raya negeri secara serentak. Tentulah UMNO Barisan Nasional akan masuk dalam gelanggang untuk menawarkan calon-calonnya untuk dipilih sebagai ahli Dewan Undangan Negeri. Dalam tempoh begitu juga, maka akan diadakan 2 bulan lepas itu akan diadakan pemilihan parti. Dan ini saudara,
Yang agak menariknya, sebagaimana ditulis oleh saudara Bakhtiar Omar daripada MyTV Online tu, dia kata perhatiannya ialah jawatan Presiden. Dan sudah wujud satu tim yang menyebut namanya sebagai tim KJ. KJ itu Khairi Jamaluddin. Tetapi mereka tidak menolak Khairi Jamaluddin sebagai calon. Orang lain, ini mereka bersembunyi di belakang nama KJ. Memang semua tahu bahawa dalam pemilihan parti dulu, 3 orang bertanding menawarkan diri jawatan Presiden, iaitu Datuk Seri Zahid Hamidi, yang bawa Mulia Tengku Razali Hamzah dan Khairi Jamaluddin. Saudara, tapi yang sekarang ini diwujudkan, dikehadapankan tim KJ dan ada broker-brokernya. Adalah difahamkan, kata saudara Bakhtiar Omar, difahamkan jenama tim KJ ini tidak membawa nama KJ, tapi hanya digunakan untuk mengalih perhatian ahli UMNO. Tim KJ ini merupakan sebahagian daripada perancangan asal untuk mengambil ahli UMNO dari kumpulan tertentu. Dalam UMNO. Bukan dari luar UMNO. Yang dalam UMNO, saudara. Ini kononnya untuk merealisasikan niat atau alasan untuk meremajakan UMNO. Sebagaimana kita tahu, saudara, jawatan Presiden merupakan impian bagi sebahagian orang pihak-pihak tertentu. Memanglah, ini bukan mudah untuk diperolehi jawatan Presiden ni, saudara. Tetapi ada pihak yang begitu mengidamkan jawatan Presiden. Jadi kontroversi, konflik, perpalahan, perpecahan dan sabotaj sedang pun melanda UMNO dalam isu untuk perebutan pertandingan ini. Sebab itu, saya sekali lagi menyeru pada Presiden dan pimpinan Majlis Tinggi UMNO. Cukup-cukuplah kita membiarkan UMNO ini berada dalam keadaan yang parah. Tindakan serius mesti diambil. 3-4 malaun yang ada tu kena disingkirkan. Selagi mereka berada dalam UMNO, selagi itulah mereka akan mengulurkan ghamimah politik yang matlamat lain tak ada. Untuk mencalarkan imej parti, mencalarkan imej Presiden. Yang saya bagi tahu, saudara, mereka merasakan orang yang bertanggungjawab untuk tidak memungkinkan Perikatan Nasional menjadi berada di anjung kuasa distrik perdana adalah Datuk Seri Zahid Hamidi. Itu memang betul. Dan mereka merasakan orang yang bertanggungjawab tidak membawa UMNO untuk rapat dengan Parti Pribumi Bersatu adalah Datuk Seri Zahid Hamidi. Orang yang bertanggungjawab menyelamatkan UMNO daripada dibubarkan sebagaimana kendak Dr. Mahathir supaya UMNO dibubarkan, ahli-ahli UMNO masuk Parti Pribumi Bersatu ini. Orang bertanggungjawab itu yang menghalang matlamat itu adalah Zahid Hamidi. Jadi sebab itu dalam apa cara sekalipun mereka akan berusaha untuk menjatuhkan Datuk Seri Zahid Hamidi sebagai Presiden UMNO untuk merealisasikan impian dan harapan mereka. Saudara, sebab itu media sosial hari ini, saudara, banyak kaedah digunakan. Media sosial merupakan jalan terpantas untuk mempengaruhi pemikiran ahli bawahan agar terus mempersoalkan tindakan yang dilakukan oleh pemimpin utama Presiden UMNO itu sendiri untuk mereka lakukan UMNO pecah dan perintah. Lihatlah bagaimana serangan yang dilakukan terhadap Datuk Seri Zahid. Ia seolah-olah dirancang, saudara, dengan teliti oleh pihak-pihak pemikir yang diupah dengan laba ataupun ghamimah yang agak lumayan untuk memburukkan UMNO itu sendiri. Sebab itu saudara lihat sendiri, lepas saja musim pemilihan PRI raya dulu, bertubi-tubi Presiden letak jawatan. Orang lain tak usik. Orang lain tak disentuh. Sepatutnya, macam kata Zamil lah, UMNO cuba menjualkan produk ke poster boy Dato' Ismail Sabri. Rakyat tak terima. Tapi yang salahnya Presiden. Bila berlaku sabotaj di kalangan pemimpin UMNO peringkat bahagian, yang salahnya Zahid Hamidi. Ini keadaan saya. Mereka tanpa segan silu melakukan serangan berbentuk provokasi dengan gelaran ataupun mengkategorikan sebagai kluster-kluster. Itu adalah umpanan yang terbaik, kata saudara Bakhtiar Omar tadi, sebagai hidangan, sebagai pembuka selera politik. Jadi cerita yang sedapnya, kluster itu, kluster ini. Zahid Hamidi memang lagi dulu dia gelar sebagai kluster mahkamah dengan macam-macam tuduhan. Tanpa ada ahli UMNO yang mampu kehadapan untuk membela. Saya pun hairan. Di mana panglima-panglima UMNO? Sepatutnya mereka mempertahankan Presiden.
Saya sebagai orang veteran UMNO cuma mampu menyuarakan saja. Cuma mampu, of course, saya akan mempertahankan supaya ketentaman UMNO, supaya kerusi, saya mempertahankan supaya kerusi Presiden UMNO ini tidak dicala-balarkan. Ini keadaannya, saudara. Terima kasih Saudara Syarudin daripada Manjung. Saudara Ismail Amir, dia kata, apa nak pertahankan Presiden? Tak faham. Dia nak dipertahankan kerana bila saja Presiden itu ditumbangkan, maka puak-puak ini akan membawa UMNO menyertai PPBM, Perikatan Nasional. Maka usaha untuk menangani derita rakyat tertangguh, saudara. Ini isunya. Dan mereka tidak ada memikirkan soal parti. Mereka memikirkan soal tembuluk mereka. Sebab itu sekarang ini sudah pun ada gomimah ataupun habuan-habuan politik yang bertaburan. Musim pemilihan. Sebab itu akan ada bakal serangan-serangan dilakukan. Mudah-mudahan barang dijauhkan Allah tidak adalah berlaku suasana yang tak baik menjelang pada 13 Januari nanti. Sebab puak-puak ini akan menanam orang tertentu untuk bersoraklah, untuk menuntutlah, beberapa bahagian diupah supaya mengeluarkan kenyataan bahawa Presiden kena berundur. Yang saya herankan, kenapa Presiden seorang? Kalau nak suruh berundur, semua kena berundur. Semua ketua-ketua bahagian yang memimpin bagi UMNO pun kena berundur. Habis apa yang ada jadi pada UMNO? Ini yang harus kita fikirkan bersama. Sepatutnya kita bersatu padu. Kembali menautkan ukhuwah sama kita untuk memperkukuhkan kembali UMNO. Kita akan menghadapi musim pilihan raya negeri. Bukannya musim untuk kita sama kita berantakan. Ini keadaannya. Saudara salah tu, saudara King, dia kata kerana tahankan Zahid boleh bekerjasama dengan DAP. Bila masa kita bekerjasama dengan DAP, kita bekerjasama dengan Pakatan Harapan. Memang tidak dinafikan ada parti DAP di situ. Tapi bolehkah kita nafikan bahawa mereka sudah jauh berubah? Kalau nak ikut kebencian, sampai bila nak selesai masalah ini? Kita negara kena move forward. Apakah kita menyalahkan Datuk Seri Anwar Ibrahim supaya menendang keluar DAP dalam Pakatan Harapan? Apakah ada matlamat tertentu? Suka tak suka, kita kena terima hakikat. Hari ini saudara, bahawa dalam politik kita menyantuni dan DAP telah pun membuktikan kemampuan mereka menjadi wakil majoriti. Mereka dominan dalam mewakili masyarakat bukan Melayu, masyarakat Tionghoa. Yang selalu saya katakan, di sini letaknya perkongsian kuasa. Kita harus berkongsi kuasa dengan kaum-kaum lain untuk ketentraman negara kita. Kerana negara kita negara yang majmuk. Orang mungkin tak setuju, tapi berpijaklah bumi nyata. Asalkan kita masih dominan dan kita menyantuni orang yang mewakili kaum mereka. Kadang-kadang kita nak santun macam mana? MCA nak harap macam mana? Cuma ada tinggal 2 kursi, tinggal 2 batu lensan. Dan mereka kadang-kadang lebih celupar. Jadi apa-apa suruh berhenti. Sebab itu saya katakan, lain tak ada. Yang nampak buruknya UMNO. Kenapa warga UMNO mesti memburuk-burukkan pimpinannya? Saya tidak berhasrat untuk memburukkan pimpinan UMNO yang lain. Tetapi saya tengok kalau tindakan dah melampau. Kalau waktu saat-saat kepentingan, waktu genting, sanggup pergi ke Sarawak, mengabui pimpinan Sarawak supaya menyokong Perikatan Nasional dengan alasan bahawa UMNO Barisan Nasional, wakil rakyatnya, sudah pun bersetuju mengeluarkan akuan bersumpah menyokong pimpinan daripada Perikatan Nasional sebagai Perdana Menteri. Ini bagi saya satu pembohongan. Sedangkan UMNO Barisan Nasional tak membuat keputusan pun. Yang buat keputusan itu setelah mereka berjumpa dengan wakil-wakil rakyat tertentu. Itu keadaannya, saudara. Jadi apakah kita nak menghalalkan pembohongan demi pembohongan? Hanya kerana adanya parti DAP di situ. Saya lihat, tadi saya tengok juga dalam dalam YouTube dan juga dalam Facebook. Video menunjukkan Siusa Agung DAP dia buat kerja. Dia turun, dia pergi tengok apa berlaku dekat LRT station, dia tengok apa berlaku dekat pusat perhentian bas. Dia pergi tengok dekat waktu orang ramai, dia masuk, dia menyamar. Ini sepatutnya dilakukan. Saya melihat ada perubahan. Yang sudah tu sudahlah. Jangan kita dalam hidup masyarakat kita, satu saya lihat saudara, yang saya rasakan kadang-kadang masyarakat kita pun tidak adil.
contoh saya bagikan, seseorang itu telah pun direhabilitate ataupun telah dipulihkan. Apabila dia melakukan satu kesilapan, mahkamah menjatuhkan hukuman, dimasukkan ke penjara. Penjara itu bukan hukuman saja untuk memulihkan akhlak dan sebagainya. Selepas dia keluar sebagai banduan, maka masyarakat kita memisahkan, menyisihkan. Ini orang banduan, tak boleh percaya. Ini pencuri, ini gini. Akhirnya dia tak dapat pulih dalam masyarakat. Kita tak beri kesempatan untuk dia memperlihatkan bahawa dirinya sudah berubah. Akhirnya dia terpaksa kena dipisahkan, dihukum oleh masyarakat selepas dia dibebaskan. Maka akhirnya dia terjebak balik dalam jenayah yang dilakukan sebelum itu. Begitu juga dengan parti politik sekarang ni. Kita tak menghukum semua, tapi kenapa kita hukumkan hanya DAP? Kalau dilihat dari sejarahnya, saya cakap terus terang, saudara. Parti yang bersekongkol bersama-sama dengan Perikatan Nasional hari ini, iaitu parti Gerakan, kalau ikut sejarahnya, waktu ia dipimpin oleh Lim Chong Yu di Pulau Pinang. Sampai hari ini kita hilang kuasa di Pulau Pinang. Dan bagaimana resisnya pimpinan waktu itu. Mereka lebih resis daripada parti DAP. Kalau anda ikut dari sejarah. Saya bukan nak membela, tidak saudara. Tapi kalau orang begitu, parti Gerakan boleh bertobat bersama dengan Tun Razak, wujudkan Barisan Nasional. Apa salahnya? Bagi saya itu isunya, saudara. Jangan kita terus menghukum orang. Apakah kita sekadar nak memuaskan hati? Puas hati. DAP kita hukum terus. Tak boleh bangkit-bangkit dah. Tapi dia ada pengaruh. Masyarakat Cina masih lagi menyokong mereka. Apakah kita nak hukum semua? Sebab itu saya katakan kadang-kadang kita mewujudkan suasana yang tidak baik. Saya ada jumpa kawan-kawan saya. Saya nak tanya. Mereka juga buat meniaga, satu pejabat dengan kaum bukan Melayu. Ada yang tetap pejabat itu, ada India, ada keturunan Cina. Kalau dicetuskan permasalahan kaum ini, sampai hati ke kita? Kita ni saudara, untuk di rumah, jiran kita, jiran kiri kanan kita, ada Melayu, ada India, ada Cina. Sampai hati kita ke nak boleh batu rumah dia orang? Kena ingat saudara, Islam tidak mengajar begitu. Bagaimana sifat Rasulullah. Wanita Yahudi maki hamun Rasulullah. Tapi setiap pagi, baginda Rasulullah SAW dengan kemurnian jiwanya menyuap roti kepada wanita yang buta itu di pasar Madinah. Ini saudara boleh tanya dengan pakar-pakar agama. Yang saya dengarlah cerita begitu. Sepatutnya ini jadikan contoh. Bahawa permusuhan tidak jadi, tidak berterusan. Cuma kita berpegang kepada prinsip lakum dinukum waliyadin. Agama kamu, agamaku, agamaku. Dan kamu tidak boleh mempengaruhi aku untuk percaya pada agama kamu. Dan aku juga tidak akan mempengaruhi kamu. Masing-masing punya hal. Dan kita juga harus mempertahankan mereka sebagai warga kita. Saya tengok sekarang, bila ada pertandingan badminton, contoh, bila pertandingan badminton, Lim Chong Wei bertarung di All England, kita bersorak bagai nak gerak. Yes, Malaysia! Yes, Malaysia! Tapi waktu yang sama, kita menyemai perasaan yang tidak baik di kalangan mereka. Zaman dulu kita ada Socinaan, the best fullback. Kita ada yang menjaga gaung Tianggul. Armugam. Bila Armugam dapat tangkap je bola, kita bertepuk. Tapi waktu yang sama dalam politik kita mewujudkan perkauman. Bagi saya tak fair. Satu benda yang tidak adil. Seharusnya kita ketepikan soal perkauman. Kita bina negara kita ini. Berpegang pada prinsip negara ini adalah negara, bumi ini milik kita bersama, saudara. Tapi dominannya adalah bangsa kita. Sebab semua itu ada termaktub dalam perlembagaan. Sebab saya bersetuju dengan pandangan yang amat berhormat Datuk Seri Zahid Hamidi. Dia kata kenapa dia bersetuju bersama dengan mewujudkan kerajaan perpaduan. Apabila DAP mengatakan teras perjanjian bersama ini berdasarkan kepada mereka menghormati perlembagaan negara. Iaitu Raja-Raja Melayu perlu dijunjung sebagai payung mahkota kita. Kemudian agama Islam itu agama persekutuan yang akan dipertahankan. Tidak boleh dirobek, tak boleh dicaci dan sebagainya. Ketiga, hak keistimewaan orang Melayu di bawah peti artikel 153 dipertahankan. 4, bahasa Melayu itu tetap sebagai bahasa resmi. Kadang-kadang kita yang sendiri duk bercakap soal bahasa Melayu, bahasa rasmi. Junjunglah bahasa. Saya amat bersimpati dengan teman-teman di Dewan Bahasa. Saya tidak terlibat dalam bahasa. Saya jadi sebagai warga jurnalis. Saya ramai kawan-kawan saya, warga penulis. Kami merasa perasaan yang terlalu mendalam. Kita nak berjuang soal bahasa. Tapi lihat pemimpin.
4 patah perkataan bahasa Melayu, 20 patah perkataan Inggeris. Bila ada saja orang bertemu, wartawan jumpa, bagaimana pandangan Yang Berhormat? Ini menteri cakap ni. Bagaimana pandangan Yang Berhormat dalam keadaan sekarang? Ya, keadaannya insyaAllah, everything is well taken care. Mereka lebih bangga bercakap bahasa Inggeris. Tidak bercakap bahasa Melayu. Perjuangan apa benda yang mereka lakukan? What type of fighter you are? Sepatutnya digunakan bahasa Melayu. Berterusan. Ini tidak. Jadi bila orang memperlekehkan bahasa kita, kita marah. Kita memperlekehkan bahasa kita sendiri. Dan tengok lihatlah sendiri perbalahan dari segi agama. Kita sendiri, pimpinan agama yang menjatuhkan macam-macam fatwa. Saya tak mengundi, berdosa. Sedangkan orang tu nak pergi buat haji. Apa benda ni? Anak-anak kalau tak mendaftar dalam tadika, tak mendaftar sebagai ahli parti politik itu, maka mereka tidak akan masuk syurga. Apakah dengan menjadi ahli sebuah parti politik yang berlatar belakang sebagai Islam itu menjamin mereka masuk syurga? Bagaimana dengan anak-anak di negeri Indonesia? Macam mana di Brunei? Bagaimana di England dan sebagainya? Malahan di Arab. Bagaimana warga Arab yang tak mendaftar sebagai ahli politik Islam ini? Mereka masuk neraka. Ini keadaan dipesongkan. Kita sama-sama kita mempertahankan Islam itu agama resmi. Jangan ada sesiapa yang merobek. Tapi dalam baik, mereka merobek, kita diam. Ini keadaannya saya katakan. Jadi bila saudara nak berhujah dengan saya dalam soal DAP, bukan saya nak membela, tidak. Kita ada sejarah silam dengan DAP. Benar. DAP adalah parti yang diasaskan oleh Lee Kuan Yew setelah beliau meninggalkan negara Malaysia ini, dia menubuhkan kerajaan Singapura. Kita ada satu sejarah yang harus ada barometernya, ada sempadannya, yang kita boleh buat. Terpulang pada kita. Tapi bukan untuk memusuhi. Takkan itu selama-lamanya kita nak memandang serong pada mereka. Kita sendiri kadang-kadang, saya kadang-kadang bersetuju. Kita bercakap soal membela bangsa. Tapi siapa yang menghancurkan bangsa kita? Pergilah ke pejabat-pejabat tanah. Berbuallah bincang sana. Sepatutnya untuk mendapatkan tanah. Ini tanah milik Melayu. Di bawah hak keistimewaan orang Melayu. Sewajarnya bekas-bekas tentera macam mana? Mereka berjuang apa semua. Nak minta tanah, tak boleh. Minum rokok, masuk jail. Maka mereka dihukum. What type of leader we are? Ini perlu diubah. Persepsi ini kita perlu ubah dari dalam diri kita, di kalangan kita dulu. Kita mesti merubah pimpinan kita. Sebab baru kita bercakap, no, orang ni tak boleh percaya ni. Kalau mereka tak ada apa pun, betul, jangan salahkan mereka. Mereka akan mencari kesempatan. Tapi kalau jiwa kita kuat, pimpinan kita kuat, teguh iman kita, kita akan mempertahankan hak kita. Dan ini ada dalam perlembagaan. Dia tak salah nak merewang sana, merewang sini. Kena pertahankan ZMD, kena kerjasama dengan DAP. Ini apa benda ni? Yang kita kerjasama adalah bersama dengan Pakatan Harapan. Mereka adalah satu kumpulan. Kita juga ada. Jangan lupa kita ada MCA. Saudara tidak ada pengalaman dengan MCA. Saya ada pengalaman waktu dalam pemuda dulu. Kita ada pengalaman dengan MIC. Kalah saja, kenapa MIC suruh Presiden letak jawatan? Ugut nak keluar daripada Ikatan Barisan Nasional. Hanya sedangkan dia menang satu kursi, Presiden dia pun kalah, dia tak nak letak jawatan. Ini kadang-kadang saya angin juga saudara, bila saudara membangkitkan soal ni. Presiden bagai nak rak, cuba mempertahankan dan kita memperlekehkan. What type of man you are? Sebelum saya naik darah lagi, saya minta maaf. Kita jumpa lagi malam besok. Wabillahi taufiq wa hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Selamat malam.